Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillahirabbil azim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudha bi yadi qalat sayyidati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita menyambung pembacaan kitab hadis Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala. InsyaAllah pada hari ini kita sambung balik, pada bab yang ketiga berkenaan dengan rambut Nabi SAW. Qala mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darini amin. Hadis yang ke-27 yang menerangkan tentang dandanan rambut Nabi SAW. An Ummi Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadamah walahu arba'u ghadair. Maksudnya diriwayatkan daripada Ummu Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sekali tiba di Mekah dalam keadaan rambutnya didandan menjadi 4 dandanan. Jadinya kalimah al-ghadair. Al-ghadair ini dalam hadis di atas, dalam hadis yang kita bacakan tadi, sama makna dengan az-zawaib, yang bermaksud rambut yang ditenun atau didandan, iaitu dijalinkan antara satu sama lain. Dalam bahasa mudahnya, tocang lah. Tocang. Nabi SAW menocangkan rambut baginda. Jadinya hadis di atas ini menunjukkan bahawa mendandan rambut adalah harus bagi lelaki dan tidak khusus bagi wanita sahaja, namun hendaklah diambil kira adat setempat. Kalau adat setempat tu lelaki pun ada yang dandan rambut ataupun tocang ikat rambutnya, tak ada masalah lah. Tapi kalau ada adat setempat tu dandanannya memang khusus untuk perempuan, tapi lelaki tak berdandan rambut, jadinya tak digalakkanlah untuk berdandan rambut. Sebagian ulama menegaskan Nabi SAW melakukannya mungkin kerana untuk menjaga rambut baginda daripada debu, kerana pada ketika itu baginda dalam musafir. Ada ulama yang menegaskan Nabi dandan rambut ataupun ikat rambutnya lah, tocang lah, kalau bahasa mudahnya tocang, mungkin kerana Nabi SAW itu berada pada permusafiran, dan bagi mengelakkan rambut Nabi itu terkena debu, maka Nabi pun dandanlah rambutnya ataupun ikatlah rambutnya, tocang lah rambutnya. Dan ada 4 lah Nabi ikat rambut tu, ada 4 jenis, bukan 4 jenis, ada 4 tocang, kalau bahasa mudah lah. Tapi kalau dekat sini disebut dandanan, 4 dandanan. Dan hadis yang seterusnya, hadis yang ke-28, an Anas radhiyallahu anhu anna sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udhunai. Maksudnya diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke tengah-tengah dua telinganya. Sampai ke tengah dua-dua telinganya. Ini samalah, boleh rujuk kepada hadis-hadis yang kita dah baca sebelum ni. Hadis yang ke-23 pun ada menunjukkan, pada hadis yang ke-23 pun memang telah disebutkanlah bahawa rambut Nabi SAW itu sampai ke tengah-tengah kedua telinga, sampai ke dua-dua telinga.
Kemudian ni kita masuk, insyaAllah kita habiskanlah dalam bab rambut ni, kita habiskan malam ni insyaAllah. Kemudian hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29 ni menceritakan tentang cara Nabi SAW membelah rambut, ataupun menyisirlah, menyikat. Ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sya'rahu wa kana al-musyrikuna yafriquna ru'usahum wa kana ahlul kitab yusdiluna ru'usahum wa kana yuhibbu muwafaqata ahli al-kitab fi ma lam yu'mar fihi bi syai'in thumma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Maksudnya diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas anak kepada inilah sahabat Nabi lah, Abdullah bin anak kepada Abbas, dan nama dia Ibnu Abbas ni nama dia Abdullah bin Abbas. Jadinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awalnya melepaskan rambut baginda. Orang-orang musyrikin membelah dua rambut mereka, yakni menyisir rambutnya ke kiri dan ke kanan. Sedangkan ahli kitab melepaskan rambut mereka tanpa dibelah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka mencontohi ahli kitab dalam perkara yang belum ada perintah tertentu tentangnya. Sebab itu baginda melepaskan rambutnya, tetapi kemudian baginda bertukar kepada membelah dua pula rambut baginda. Jadi ini hadis ni ada beberapa maklumat yang ingin disampaikan lah, yakni bagaimana Nabi SAW menyikat rambut ataupun membelah rambutnya. Orang-orang musyrikin pada ketika itu membelah rambut mereka itu kiri dan kanan, maksudnya belah tengah lah, belah tengah. Dan orang-orang ahli kitab pada ketika itu melepaskan rambut mereka, maksudnya tak sikat rambut lah, melepaskan rambut mereka panjang turun. Nabi SAW lebih suka untuk meniru, dalam hadis ni disebutkan pada awalnya Nabi SAW suka untuk tiru ahli kitab dengan melepaskan rambut. Kemudiannya barulah Nabi SAW bertukar kepada membelah dua pula rambut baginda. Nabi pun tukarlah untuk membelah dua rambut baginda ataupun sikat belah tengah. Jadinya maksud melepaskan rambut adalah melepaskannya ke dahi, ke atas dahi. Melepaskannya ke atas dahi biar. Adapun membelahnya adalah dengan membahagi dua rambut di pertengahan kepala sehingga rambut melabuh di kedua-dua sisi kepala kanan dan kiri. Belah tengah lah kalau maksud melepaskan rambut tu, melepaskannya ke atas dahi, biar ke bawah. Adapun membelah dengan dua rambut itu adalah belah tengah lah, belah tengah. Sebagian ulama mengatakan amalan yang menjadi sunnah ialah membelah rambut kerana itu merupakan pilihan Nabi SAW yang terakhir. Malah ada dalam kalangan ulama berpendapat melepaskan rambut telah dibatalkan ataupun telah dinasahkan dia punya hukumnya, oleh demikian tidak harus melakukannya lagi. Jadi kalau nak amalan sunnahnya adalah kita belah tengah lah rambut bagi orang lelaki lah, belah tengah rambut, kerana itu adalah pilihan Nabi SAW yang terakhir berbanding dengan melepaskan rambut. Namun menurut Imam An-Nawawi, pandangan yang benar dan terpilih adalah harus kedua-duanya, yakni melepaskan rambut atau membelahnya. Namun yang lebih afdal, yang terbaik ialah membelahnya. Kalau menurut Imam An-Nawawi, dia kata dua-dua tu boleh, harus. Dua-dua kaedah, nak lepas rambut ke ataupun nak belah rambut ke, dua-duanya adalah harus. Namun yang terlebih afdalnya adalah kita membelahlah rambut. Para ulama berbeza pandangan dalam mentafsirkan maksud mencontohi ahli kitab dalam perkara yang belum ada perintah tertentu tentangnya. Inilah ulama berbeza pendapat lah. Kan hadis ni sebut mencontohi ahli kitab dalam perkara yang belum ada perintah tertentu tentangnya. Jadinya menurut sebagai ulama, Nabi SAW melakukan hal tersebut
hanya bertujuan menjinakkan ahli-ahli kitab kepada Islam dan untuk menonjolkan perbezaan dengan penyembah-penyembah berhala, iaitu orang-orang musyrikin. Ini Nabi SAW mencontohi ahli kitab itu sebab nak dekatkan mereka ini kepada Islam, nak dekatkan ahli-ahli kitab ini kepada Islam, dan nak tunjukkan perbezaan antara mereka dan penyembah-penyembah berhala lah dengan orang-orang musyrikin. Namun apabila Allah telah memberikan kekuatan kepada Islam dan mereka tidak perlu dijinakkan lagi, ini apabila Allah dah berikan kekuatan kepada umat Islam, kepada agama Islam, dan tak perlulah kita nak jinak-jinak dengan orang-orang orang-orang kafir ni, maka Nabi mengambil pula langkah untuk menonjolkan perbezaan dengan mereka, bukan hanya dalam hal rambut, malah dalam hal-hal yang lain seperti mencelup atau mewarnakan rambut dan sebagainya. Pada awalnya lah memang Nabi SAW kuat mencontohi ahli kitab untuk menjinakkan mereka, tapi bila Islam dah kuat, tak perlulah nak jinak-jinakkan lagi, sebab kita ketika itu umat Islam dah boleh berdiri sendiri bila dah kuat. Sebagian ulama yang lain berpendapat kemungkinan Rasulullah SAW bermaksud mengarahkan para sahabat supaya menggunakan syariat umat terdahulu bagi perkara yang tidak diwahyukan kepada mereka selagi tidak diketahui bahawa mereka memindanya. Oleh demikian, sebahagian ahli usul dengan berdalilkan hadis ini mengeluarkan pandangan bahawa syariat umat sebelum ini juga ialah syariat bagi kita selagi tidak terdapat dalil yang menolaknya. Jadinya apa pengajaran dalam hadis yang berkenaan dengan yang kita bacakan inilah? Ada Nabi SAW belah rambut ikut ahli kitab dan sebagainya. Apa pengajaran? Yang ini Nabi SAW mengajarkan untuk seboleh-bolehnya tidak meniru orang kafir. Seboleh-bolehnya tidak meniru orang kafir. Namun jika kita terpaksa memilih antara dua golongan kafir berbeza, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk memilih golongan kafir yang paling hampir dengan Islam, atau memilih yang paling bermanfaat untuk perkembangan dakwah. Walaupun pada ketika itu ahli kitab masih lagi okey lagi lah berbanding dengan musyrikin yang menyembah berhala dan sebagainya. Mereka memang betul-betul menentang Islam, tapi ahli kitab ini mereka masih lagi mempunyai adab dengan Nabi SAW. Jadi bolehlah untuk diikut selagi mana tidak ada perkara yang tidak ada tuntutan untuk meninggalkan ataupun untuk tidak mengikutilah yang tuntutan yang dilarang dan sebagainya. Itu hadis yang ke-29, dan insyaAllah ini hadis yang terakhir dalam bab rambut Nabi SAW. Hadis yang ke-30, an Ummi Hani radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dza dhafaira arba'in. Maksudnya diriwayatkan daripada Ummu Hani radhiyallahu anha, beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 4 dandanan tocang pada rambutnya. Dan Nabi SAW ini ada 4 tocang ataupun 4 dandanan pada rambut Nabi SAW. Jadinya itulah style gaya rambut Nabi yang kita dapat kongsikan, yang kita dapat sama-sama ambil tahu rambut Nabi ni bagaimana. Dan rambut Nabi ni ada 3 gaya, kan? Ada yang melebihi telinga, ada yang di antara telinga dan bahu, dan ada yang sampai mencecah bahu. Dan juga rambut Nabi SAW ini, Nabi SAW dandan rambutnya, dandan rambut baginda, yakni dengan 4 dandanan, ataupun dengan bahasa mudahnya, dandanan ni untuk kita faham adalah tocang. Itu. Dan dalam kitab ini disebutkan tocang ini ikut pada adat setempat lah. Kalau adat setempat tu memang tak ada masalah, lelaki pun boleh bertocang, maka boleh. Tapi kalau adatnya tak, memang tocang ni hanya untuk perempuan, jadi lelaki tak perlulah, tak perlu nak ikut. Lepas tu ada yang diceritakan tentang rambut Nabi SAW itu dibelah tengah. Dibelah tengah rambut Nabi SAW, membahagi 2. Itu belah tengah. Itu adalah pilihan Nabi SAW yang terakhir, yang boleh untuk orang lelaki ikut dan jadikan sebagai sunnah Nabi SAW. Nak ikut sunnah Nabi SAW. Jadinya itulah selesai bab yang ketiga, dan insyaAllah pada hari esok
kita akan masuk pada bab yang keempat berkenaan dengan menyisir rambut Nabi SAW. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.